Baik, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersiaran bersama TV1 pada malam ini. Pastinya Lanskap kembali dan minggu kelima untuk 2016 dan saya berani katakanlah untuk malam ataupun untuk minggu kelima Lanskap 2016, malam ini auranya cukup berbeza. Kerana salah seorang tetamunya saya yang datang pada malam ini, pasti kalau mereka yang melihat, yang sentiasa mengikuti rapat dalam media sosial dah tahu siapa agaknya yang bersama-sama dengan saya dan juga Syed Munawar untuk rancangan Lanskap pada malam ini. Saya melihat laman Twitter pun dah mula diviralkan untuk beliau bersama-sama dengan saya dan Syed dalam rancangan Lanskap. Suami sebut macam tu pun tetamu tu dah angkat jari macam tu dah. Belum apa-apa lagi. Jadi lepas ini saya, laman-laman sosial lagi akan lebih rancak sebenarnya. Kalau sebelum ni beliau diviralkan ya dengan kerja dua kerja. Okey, itu dah tahulah siapa kan. Dan hari ini juga sebenarnya statusnya agak macam saya tak tahulah sama ada gembira atau sedih kerana meninggalkan jawatan lama atau gembira kerana memperolehi jawatan yang sememangnya dekat dengan beliau. Status yang dimuat naik kira-kira 3 jam yang lalu. Antara kenyataannya, saya berjanji akan memberi khidmat terbaik melalui jawatan baru yang sangat mencabar. Media sosial sangat penting dalam perjuangan UMNO kini. Jadi itu sekaligus membocorkan siapa tetamu kita salah seorang pada malam ini. Kita mengucapkan selamat datang dan Assalamualaikum kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Datuk, tahniah Datuk. Ini tukar jabatan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah ke takziah ni? Kerja berat ni Datuk ni. Saya sebenarnya dah biasa bertukar jawatan ni. Daripada Kementerian Jabatan Perdana Menteri, lepas itu Kementerian Kewangan, sekarang di MITI, yang pada petang ini bertukar jabatan. UMNO ni ada 4 jabatan. Satu jabatan pilihan raya, daftar pemilih. Sekarang ini dipengerusikan oleh Datuk Aziz Rahim. Kemudian satu lagi jabatan ialah latihan dan penyelidikan, dipengerusikan oleh Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Jabatan penerangan sekarang ini Tan Sri Anwar Musa, dulu saya lah. Dan sekarang saya kena mengepalai jabatan media sosial. Ada 4 jabatan di Ibu Pejabat UMNO. Saya pindah jabatan je sebenarnya. Pindah ofis. Jadi beban kerja nampak macam bertambah tu. Pindah tingkat atau pindah bilik. Tapi beban kerja nampak macam bertambah tu. Saya kira sesuai dengan tugas saya sebagai kementerian di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Mungkin saya diminta ke luar negara. Jabatan media sosial ni saya boleh beroperasi daripada kutub utara hingga kutub selatan. Selagi ada internet. Tapi kalau jabatan penerangan tu saya kena pergi melawat UMNO bahagian macam-macam. Mungkin saya tak sempat lagi untuk itu. Maka saya kira apa yang diberikan lantikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, saya terima dengan dada yang lapang dan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan. Jadi Datuk bukan hanya punya otoriti tetapi juga mempunyai kapasiti untuk menjawab. Ruang masa kita sejam ni, lepas sejam ni dia akan berdebat di media sosial. Lagipun saya dah biasa di tohmah dan difitnah dalam media sosial ini. Pada malam ini saya dengan rasa lapang hati memaafkan semua sekali mereka yang fitnah saya di media sosial. Yang video yang sebelum ni pun viral Datuk. Yang Datuk memaafkan itu tu sangat popular. Datuk, saya perkenalkan panel yang kedua, Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Sebenarnya tidak perlu diperkenalkan di platform Lanskap ini kerana ini nak sebut favourite apa Suami? Economist favourite Lanskap. Sentiasa saja boleh mengungkapkan tema-tema. Apatah lagi kita akan bercakap tentang pengubahsuaian bajet 2016 dan juga TPP. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir. Kedudukan ekonomi semasa, pandangan awal Prof dalam sinopsis. Dalam keadaan yang stabil tetapi a little turbulence. Macam kita naik kapal terbang, kadang-kadang pilot akan bagi tahu kita ada sedikit turbulence, jadi fasten your seat belt. But insyaAllah the plane is moving okay. Pernahkah kedudukan dan posisi ekonomi negara segeruh ini? Sebenarnya keadaan bukan tidak begitu teruk. Kalau berbanding dengan yang lebih teruk, dan pertamanya kita tidak berhadapan dengan kegawatan, tidak berhadapan dengan kemelesetan. Yang kita hadapi ialah pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan dan suasana persekitaran ekonomi yang lebih bergoncang. Itu yang mungkin lebih tepat untuk kita gambarkan keadaan sekarang. Ekonomi yang bergoncang. Jadi minggu ke-5 ni minggu yang hangat
dengan isu ya. Pertama dengan Kemelut Negeri Kedah yang belum berkesudahan, dan kita juga melihat mengenai persidangan khas parlimen berkenaan dengan TPPA yang telah pun diputuskan, dan pada hari Khamis juga pengkhususan telah pun diberikan tentang pengubahsuaian bajet 2016. Jadi lantaran itu, Syed, itulah topik kita malam ini tentang ekonomi semasa. Selain tugas saya masih lagi sebagai pekan data. Lama saya tak guna istilah tu, Syed. Boleh gunakan. Tidak ada saya tak ambil hak cipta atas istilah itu. Kalau kita boleh mulakan bersama dengan kedua-dua panel, Yang Berhormat Datuk Muhammad Aslan dan Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali. Boleh saya bermula dengan ekonomis terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada menterinya. Mengapa kedudukan sehingga memerlukan kita mengubah suai bajet? Dia, kalau kita merancang satu perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, biasanya kita ada perancangan. Tetapi sampai di Ipoh, tiba-tiba ada kemalangan berlaku, dan walau apa kenderaan yang kita bawa pun berarti kita kena ubah pergerakan kita dan jangka waktu kita. Jadi dalam keadaan sekarang, Malaysia, mudah kata ialah Malaysia sebuah negara yang begitu terbuka. Ya? Dan ekonomi kita memang terdedah dan bergantung kepada kerancakan apa yang berlaku di luar sana. Dan mudahnya apa yang berlaku sekarang ni ialah suasana ekonomi global agak tidak menentu. Ada nanti mungkin kita boleh perincikan beberapa di antaranya. Dan kebetulan ianya memberi kesan yang agak langsung kepada kedudukan ekonomi negara, terutama dalam kedudukan fiskal, kedudukan keuangan kerajaan. Jadi saya kira ubah suai itu bagus. Realistik kerana perlu ubah suai. Kalau tak ubah suai yang tak betul. Saya lihat ada polemiknya di luar sana. Mungkin mereka tidak memahami dalam konsep asasinya pengubahsuaian bajet berbanding bajet suplementary ataupun mengapa kita ubah suai? Saya difahamkan pengubahsuaian bajet ini sebenarnya kita masih dalam kerangka bajet yang sama, dan tetapi dari segi perbelanjaan, dari segi beberapa elemen-elemen yang mungkin kita ubah bentuknya. Umpamanya sekarang ini bila mana ekonomi global agak tidak menentu, penumpuan yang lebih harus ditingkatkan kepada usaha merancangkan ekonomi dalam negara. Jadi di situ kita perlu alihkan sedikit perbelanjaan. Beri keutamaan kepada perancangan-perancangan ekonomi, pertumbuhan, perbelanjaan yang akan merancangkan domestik ekonomi. Jadi itu satu kenapa umpamanya kita perlu bertindak sedemikian. Bila kita bercakap tentang ini, saya nak beralih kepada Datuk Ahmad. Kerana Datuk viral kita berdua, Datuk. Saya tumpang populariti dengan 15 saat yang popular itu. Sehinggalah Datuk juga menangani, dikritik juga tentang hashtag 2 kerja ini. Realitinya kerana diubah suai, realiti ekonomi kita sedang berubah dan rakyat seluruhnya merasa tertekan dengan realiti-realiti yang mula menzahir pada ketika ini. Komen Datuk tentang pengubahsuaian bajet ini berlatar belakangkan kepada isu-isu yang Datuk tangani sebelum ini. Kos hidup, 2 kerja, GST-nya banyak, Datuk. Pada 23 bulan 10 tahun sudah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bajet 2016. Pada ketika itu anggaran harga minyak yang di mana bajet itu diputuskan ialah $48 satu tong. Tetapi apabila harga minyak dunia turun kepada $30 satu tong, dia 28, 29, 30. Berarti kekurangan pendapatan negara itu semakin bertambah. Bayangkan daripada $110 turun kepada $48, kehilangan pendapatan negara berjumlah 30 bilion. Dan setiap $1 turun minyak, dianggarkan 300 juta ringgit kehilangan pendapatan untuk negara. Jadi apabila bajet dibuat dengan anggaran $48 satu tong dan sekarang $30 satu tong, tentu kita ada lagi kekurangan wang untuk peruntukan pada tahun hadapan. Mujur ada GST. Apabila disebut GST ni di Malaysia ni saya yang paling teruk kena bantai lah. Lebih-lebih lagi apabila diviralkan, apabila kita berada di sini, saya sebut GST boleh menurunkan harga barang. Viralnya sampai ke hari ini masih ada lagi. Sebab rakyat menganggap statement itu sebagai sesuatu yang satu yang tidak baik, tidak betul. Sedangkan yang diviralkan cuma 15 saat. Kita berada 3,600 saat. Apabila 1 jam berada di sini, itu 0.4%, 99.6% lagi tak di-viral. Boleh saya jawab sikit tentang bab itu?
Apabila GST dimulakan, kita mengurangkan cukai 10% SST diturunkan kepada 6% SST. Semua pakaian kita dan segala apa yang ada dalam rumah kita yang tak boleh dimakan, apa benda perkara yang tak boleh dimakan dalam rumah? Semua barangan elektrik, semua perabot rumah, tempat tidur kita, tile rumah, kayu rumah, zinc rumah, alat-alat pencuci dalam rumah, pinggan mangkuk, periuk belanga, semuanya dulu ada 10% SST, Sales and Services Tax. Ada beratus barangan yang telah diumum dalam bajet 2015 bahawa GST ini menurunkan sebahagian barang naik dan sebahagian barang kekal harga. Namun yang bab turun itu tidak berlaku. Teorinya cukup betul. Syed. Cukup betul teorinya, namun kita berhadapan di luar sana dengan ramai peniaga yang kurang beretika. Itu masalah kita sebenarnya, dan penguatkuasaan yang longgar. Itu menjadi masalah. Tetapi penguatkuasaan ini kalau kita nak salahkan KPDNKK juga tidak adil untuk mereka. Mereka cuma ada beberapa ribu orang penguatkuasa, sedangkan di luar sana ada 1.5 juta pekedai, peniaga, pengilang yang begitu ramai. Etika peniaga itu penting. Itu sebab dalam pengubahsuaian bajet yang saya hadir semalam, salah satu yang disebut oleh Perdana Menteri ialah peniaga perlu beretika dan KPDNKK perlu melaksanakan penguatkuasaan yang betul-betul. Yang turun cuma harga kereta. Kenapa harga kereta turun? Sebab SST untuk kereta dulu 10%. Apabila GST tinggal 6%. Buang 10, masuk 6, turun 4 lebih kurang. Begitu juga patutnya baju kita ni. Begitu juga patutnya handphone. Begitu juga segala perkara yang kita tak boleh makan, yang kita nampak. Yang dulu 10% SST sepatutnya turun. Tetapi tidak diturunkan. Saya yang kena, Syed. Saya yang kena. Di viral di media sosial, hancur lebur lah, pendek kata. Walhal sepatutnya media sosial bantai pada peniaga beretika. Mereka salah bantai orang. Bukan Mak Maslan patut dibantai, patutnya peniaga yang tak beretika yang patut dibantai. Saya nampak dah antara tujuan kenapa Datuk ditukar jabatan untuk menjawab ini dengan lebih otoritatif lagi. Suami ada nak menambah? Ya, dan kita kembali kepada pengubahsuaian bajet. Saya nak lontarkan pandangan soalan ini kepada Prof Datuk Kerana ini yang diangkat juga bagi pihak pembangkang dan juga bagi rakyat. Nyata pertikaian berlaku 2013, pihak kerajaan telah pun mengambil langkah untuk pengurangan perbelanjaan 2013. Bagi jabatan-jabatan, bagi kementerian. 2015, penstrukturan bajet 2015 juga dibuat. Dan 2016 juga pengubahsuaian. Walaupun ditukar hanya pada nama, tapi rakyat mempertikaikan. Kenapa? Kalau saya angkat apa yang dicatatkan dalam Harakah Daily ini, daripada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razzi, Ahli Parlimen Kuala Nerus, apa yang berlaku sekarang ini menunjukkan kelemahan kerajaan, khususnya pada aspek kajian dan perancangan, sehingga menghasilkan sebuah bajet yang tidak sensitif, tidak mampu berakomodasi terhadap perubahan. Adakah unjuran-unjuran harga minyak Brent pada ketika itu kita tak mengambil kira bahawa harga minyak boleh jatuh ke paras 30 USD? Suhaimi, di tahun 2008, 2007, 2008, ketika itu saya berada di unit perancangan ekonomi. Harga minyak melambung naik kepada hampir $139 setung. Itu yang dalam sejarah paling tinggi. Pada ketika itu, secara umumnya, kebanyakan ahli-ahli ekonomi dan pandangan-pandangan umum mengatakan bahawa harga minyak akan berlegar sekitar dalam julat 120-130 begitu. Kalau masa itu disebut harga minyak boleh mencapai $30, saya rasa orang tu mungkin akan dianggap sebagai someone crazy. Dan kemudian harga minyak turun dengan mendadak hampir $39 di tahun 2009. Dan kemudian naik balik sampai ke 120, kemudian turun balik kepada 30. Fenomena yang kita lihat sekarang ini inilah fenomena yang kita harus faham. Bahawa dalam suasana ekonomi dunia, hari ini bukan seperti dahulu. Ini saya pernah bercakap, saya rasa di medan ini juga, tentang apa yang dikatakan sebagai the new normal. Maksudnya norma ekonomi yang dianggap baharu dan ianya akhirnya akan menjadi satu kelaziman. Jadi berarti perancangan ekonomi
harus dibuat dalam struktur ekonomi sedemikian di mana umpamanya harga minyak itu dia naik turun begitu. Jadi bagi saya tidak wajar kalau kita katakan perancangan tidak mantap ataupun unjuran tidak betul, kerana inilah sometimes ekonomi kata the known unknown, dia kata. Perkara-perkara yang kita tahu tetapi tak tahu. The known unknown ini satu istilah baru yang digunakan di kalangan ahli-ahli ekonomi dunia. Dan jadi berarti bagi saya membuat kesimpulan bahawa pengunjuran, perancangan itu tidak mantap, tak betul. Bagi saya itu adalah satu fenomena yang biasa, fenomena yang kita harus menerima dan itulah hakikat mengurus ekonomi hari ini. Jadi berarti apa yang penting ialah apa tindakan kita. Dan banyak kita belajar. Saya nak tertarik dengan Datuk menyebut tadi, terutama tentang harga. Mungkin kalau saya boleh dalam sudut pandang ekonomi, kita lihat semasa harga minyak naik, orang melompat-lompat mengatakan bahawa harga akan naik. Dan pada ketika itu saya dengar seolah-olah kalau harga minyak turun, harga mesti turun. Itu logik harga barang. Tetapi kita lihat tidak begitu. Ini satu yang sifat-sifat ekonomi yang menarik yang sebenarnya dalam perantaraan antara minyak dan harga, mungkin ada yang disebut oleh Datuk Mazlan tadi bahawa ada lagi beberapa faktor-faktor lain yang sebagai penentu. Dalam konteks, izinkan saya umpamanya dalam konteks TPP, juga sering dikatakan bahawa bila mana kita terlibat memeterai TPP, maka harga akan melonjak. Saya kira itu bukan satu faktor mutlak. Jadi di sini rakyat Malaysia mungkin dengan pergerakan ekonomi ini juga memberi peluang kepada kita untuk belajar hidup di dalam suasana yang sedemikian. Izinkan saya perdalamkan sedikit ini sebab oleh kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana seperti juga yang Prof sebut, proses fluctuation turun naik ini pernah kita hadapi. Dan saya masih ingat Suhaimi, 2009 kita memperdebatkan Malaysia perlu beralih daripada kebergantungan yang terlalu besar kepada sumber petroleum. 2009 dan kini 2016. Apa yang kita belajar sepanjang tempoh itu? Kerana saya pernah mendengar ada jawapan daripada anggota kabinet yang mengatakan, ya, membuktikan dengan statistik, di situlah yang ditunjulkan kita sudah pun beralih daripada kebergantungan yang terlalu besar. Tetapi realitinya kita masih tertekan. Jadi berarti adakah kita belajar sesuatu dari 2009? Dari segi kebergantungan ataupun dependent kita ke atas sumber hasil minyak, memang sebenarnya jumlah itu telah dikurangkan. Tetapi kejatuhan harga ini dia mendadak sifat dia dan juga ada lagi faktornya. Satu, harga minyak. Kedua, antara pasaran utama kita China umpamanya, mereka pula lembab. Jadi berarti pasaran ekspor kita tidak boleh dijual di sana. Di sebelah kiri ini pula kita berhadapan dengan Amerika yang menukar arah polisi ekonomi mereka kena kepada kadar tukaran asing. Jadi ini 3 in 1 ini yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita perlu kemudi ekonomi kita dengan baik. Dan ini realiti cabaran baru yang belum pernah kita hadapi sebelum ini? Ini bagi saya satu the new normal. Satu cabaran-cabaran yang semakin mencabar, tetapi bukan berarti kita perlu tutup segala-galanya. Kita perlu maneuver, bergerak dalam keadaan ini. Dan saya yakin sebenarnya Datuk Ahmad Mazlan boleh tersenyum hari ini saya dalam lanskap pada malam ini. Kerana kalau dulu kita sentiasa memperdebatkan tentang GST dan terbukti sebenarnya GST hari ini adalah penyelamat kepada keadaan semasa ekonomi negara. Datuk Ahmad Mazlan. Apabila kita kekurangan 30 ke 35 bilion ringgit, diumumkan bahawa pungutan GST untuk tahun 2016 ini ialah 39 bilion ringgit. Dan setakat daripada 2015 hingga kini, diumumkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 51 bilion ringgit itu untuk sejak 1 April 2015 hingga semalam lah. Tetapi untuk tahun ini 39 bilion ringgit, kita hilang 30 ke 35 bilion ringgit daripada hasil minyak. Itulah penyebab apabila disebut GST penyelamat kepada ekonomi negara. Itu dia. Ya. Tapi satu perkara yang saya ingin nyatakan di sini, mengenai pengubahsuaian bajet yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam, perkara yang pokok ialah melindungi kebajikan dan kesejahteraan rakyat itu masih lagi diutamakan. Dan Perdana Menteri menyebut rakyat didahulukan dan kita akan terus mengutamakan rakyat. Itu sebab antara perkara yang dibuat ialah kita nak banyakkan kedai harga patut. Daripada 650 kedai kepada 1,000 kedai. Lepas itu Fama dengan ada perkara yang jualan. Lepas itu kita kurangkan dari segi import, kota import terhadap 7 jenis barang termasuk daging,
kambing, daging lembu misalnya, supaya rakyat boleh dapat harga-harga yang lebih patut. Dan pada ketika yang sama, 3% potongan kepada caruman wajib 11%. Bererti pekerja hanya mencarum 8%. Dia ada lebihan 3% daripada gajinya tidak dipotong, dimasuk dalam KWSP, tapi menjadi tunai di tangannya. Pada ketika yang sama, majikan masih lagi dikekalkan 13%. Satu lagi yang diberikan ialah semua yang berpendapatan 8,000 dan ke bawah, ada pelepasan RM2,000 cukai pendapatan. Itu menambah lebih kurang 500 ke 800 ringgit untuk pendapatan yang tertentu. Dan satu lagi, sehingga yang miskin tegar diberi beras 20 kilogram setiap bulan. Tak pernah berlaku semua perkara ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan amat prihatin kepada rakyat, walaupun kita kurangkan perbelanjaan 9.5 bilion. Ada orang kata kena masuk parlimen balik ke apabila ada pembuahsuaian ni? Jawapannya tidak. Saya tadi confirmkan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Dia apabila hanya bajet tambahan baru masuk parlimen. Tapi kalau kita kurangkan bajet daripada dulu, tidak perlu kelulusan baru. Tidak perlu kelulusan baru, dan potongan 9.5 bilion ringgit. Okey, seketika nanti Suhaimi kita akan kembali dan memperdalam tentang pengubahsuaian bajet ini. Dan apa yang pasti tentang pengubahsuaian bajet semalam tidak merobek tema bajet 2016 itu sendiri, iaitu menyejahterakan kehidupan rakyat. Dan kita akan terus memperincikan tentang pengubahsuaian 11 langkah yang telah pun diangkat semuanya selepas ini. Lanskap memperkatakan mengenai TPPA dan pengubahsuaian bajet atau lebih kepada ekonomi semasa negara, dan pastinya 11 langkah penstrukturan dan pengubahsuaian bajet 2016 telah pun dipaparkan di media-media utama dan juga ada saya bawakan sedikit sebanyak pada malam ini, dan ia masih lagi berkait rapat tentang menyejahterakan kehidupan rakyat. Dan ini dah lama. Setiap kali bajet, bila mana BRIM dinyatakan, ia akan terus menjadi perdebatan juga. Seperti hari ini, Hezri Osman berkenaan dengan BRIM. Adakah BRIM ini dilihat berkesan dalam membantu rakyat saban tahun? Soalan-soalan yang berkitarannya adalah sama. Jadi itu sebab dia tak terima BRIM. Cuba tanya orang menerima BRIM, mesti berkesan. Bagi Prof. Datuk? Saya melihat BRIM ini sebagai satu bentuk bantuan. Jangan diterjemahkan bahawa BRIM ini menyelesaikan segala-galanya. BRIM bukan penyelesaian, tetapi BRIM lebih kepada bentuk bantuan kebajikan untuk mengurangkan beban. Jadi kepada pihak yang menerima, seperti Tok Mat sebut tadi, berarti bagi yang menerima pastinya dia mengurangkan beban. Of course, kalau kita bayangkan pendapatan sebulan, kalau kita mula bahagi-bahagikan dengan berapa hari, seolah-olah kita nampak macam sedikit. Tapi itu bagi saya hanya mainan psikologi saja. Kerana kalau apa benda pun, kalau saya beli harga dengan berapa puluh ribu pun, kalau saya bahagi seolah-olah kata satu hari bayar RM10 saja. Saya rasa bukan begitu cara kita melihat. Kita melihat BRIM ini sebagai bentuk bantuan dan meringankan, dan sebenarnya banyak lagi yang ada di sekeliling itu. Saya nak menarik perhatian apa yang Suhaimi sebut tadi tentang pengubahsuaian. Saya pun berada di Dewan di PICC semalam. Sebenarnya dalam beberapa konteks saya ada benda yang menarik. Kerana saya rasa jangkaan ramai semalam ialah dipotong, dikurangkan sebagainya. Tapi daripada 11 langkah itu, 5 langkah yang pertama itu sebenarnya menambah. Tingkatkan disposable ataupun pendapatan boleh guna. To bring more to your pockets lah, maksudnya dalam konteks pengurangan ataupun potongan KWSP, potongan cukai, dalam konteks pemberian dan juga meningkatkan bekalan, liberalisasi AP dan sebagainya. Jadi saya tengok 5 yang pertama ini ialah satu yang sebenarnya lebih kepada konteks membantu, tetapi dalam masa yang sama menyuntik rangsangan dalam ekonomi. Jadi itu menarik bagi saya. Saya nak juga tentang pengubahsuaian sedikit lagi. Satu yang saya merasakan satu ketegasan. Sebab sebelum itu saya juga terlibat dalam beberapa perbincangan yang berkaitan.
ketegasan dalam konteks untuk memastikan apa jua ubah suai tidak akan memberi kesan kepada landasan pertumbuhan ekonomi serta juga defisit dan hutang negara. Itu bagi saya menarik kerana sasaran defisit fiskal kekal pada 3.1%. Jadi walaupun kita ubah suai di sana sini, itu kekal. Kerana ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin ini ada mempunyai justifikasi untuk meningkatkan hutang dan juga menambahkan defisit. Tetapi itu tidak. Jadi itu bagi saya satu keputusan yang tegas, berani dan membayangkan bahawa usaha yang untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Jadi berarti dia ada keseimbangan di situ bagi saya. Selalu bila kita berasa tertekan, tercabar begini, Datuk, persoalan yang timbul adalah daya saing kita. Regional, secara serantau dan juga antarabangsa. Ya. Kerana kita memfokuskan kepada meningkatkan domestik, meningkatkan dan nanti kita akan berenjak kepada TPPA. Ya. Dia dalam ruang lingkup itu, Datuk. Saya kira boleh terus beranjak sebab isu TPPA ini juga perlu dilihat dengan betul. Ya. Sebarang penilaian kewajaran untuk Malaysia terlibat di dalam TPP atau tidak mesti dilihat pada Malaysia hari ini. Jangan dibayangkan Malaysia seperti tahun 1970. Saya akan menyebut beberapa perkara. Lupakan Malaysia sebentar. Sebuah negara berada pada tangga ke-14 di dunia dari segi daya saingan. Sebuah negara yang berada di tangga 34 di dunia dari segi kecanggihan produk-produk yang diekspor. Sebuah negara yang berada pada tahap 23 terbesar di dunia mengekspor. Tiga kedudukan ini pastinya meyakinkan kita bahawa negara ini mampu bersaing. And this is Malaysia. Ini yang banyak orang tak ingat. Banyak orang kadang-kadang lupa bahawa Malaysia hari ini bukan Malaysia tahun 1970. Pastinya TPP akan memberi persaingan yang lebih. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita mampu bersaing, menyusun strategi yang baik, kita akan mendapat manfaat. Jadi bagi saya, kewajaran yang kadang-kadang kata seolah-olah Malaysia akan tewas, semua akan kehilangan, kita akan rugi, bagi saya itu agak landasan ekonominya tidak betul. Pesimistik. Very Tapi pessimistic, saya nak minta orang politik untuk komen ini. Kerana di satu sisi, hampir semua tetamu yang diundang mengatakan kita berada di landasan yang betul, fundamental ekonomi kita bagus, kita mampu untuk bersaing secara adil dan saksama dalam konteks TPPA. Tapi di sisi yang lain, rakyat tidak merasakan feel good factor itu. Merasa terbeban, pembuangan kerja, risiko, gaji, semua ni. Dia tidak sejajar ini. Dari segi politiknya bagaimana boleh disembuhkan kebimbangan rakyat ini. Datuk. Kita mendengar rintihan rakyat itu, kita dengar, dan Datuk Seri Najib adalah seorang pendengar yang baik selaku Perdana Menteri. Itu sebab beliau meneruskan bantuan kepada pendidikan. Jika kita ingin menghadapi masalah dengan lebih berkesan, masalah kos sara hidup di luar sana dengan lebih berkesan, formula antaranya ialah PKPK. Datuk pernah sebut ini. Pendidikan, K kemahiran, P lagi produktiviti, K satu lagi keusahawanan. Ditambah biasiswa lebih kurang 300 juta ringgit supaya pendidikan tinggi diberikan pada anak-anak kita. Apabila mereka ada pendidikan tinggi, gaji mereka akan tinggi, kos sara hidup tinggi boleh diserap. Kemudian dari segi kemahiran pun adalah segala perkara yang dipikirkan dalam bab kemahiran. Kemahiran ini bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi diri kita juga, kita boleh menambah kemahiran yang pelbagai. Kemahiran tinggi, maka pendapatan kita tinggi, kos sara hidup tinggi boleh diserap. Productivity, di bawah MITI ini ada Malaysian Productivity Corporation, MPC, bagaimana kita boleh meningkatkan productivity. Satu lagi keusahawanan. Disebut secara spesifik SME Corp, Matrit, supaya rakyat terlibat dalam keusahawanan, dan dengan keusahawanan itu maka kita akan dapat pendapatan yang tinggi. Itu sebab hari itu saya cadang, kerja sedia ada, campur bisnes online. Tetapi diputar daripada kutub utara sampai kutub selatan, seluruh lilitan Khatulistiwa, sehingga kan perkara itu menjadi viral yang negatif. Walhal niat kita adalah satu perkara yang baik. Kerana Malaysia ini baru 5% daripada KDNK penembusan untuk e-commerce, e-dagang. Sedangkan di negara China sudah 27%, di negara Amerika 35%. Punyalah jauh tu, 5% dengan 35%. Perniagaan masa depan ialah perniagaan
information technology ni, IT itu sebab saya kena jaga IT ni. Saya celah dengan dan media sosial. Saya celah dengan soalan politik boleh Datuk ya? Ya. Kita bercakap soal e-commerce semua ini. Yang bimbang tentang kos sara hidup ini adalah mereka yang bukan tech savvy. Itu yang harus kita santuni perasaan mereka ni. Tech savvy? Ya, tidak IT savvy. Semua boleh dipelajari. Rakyat Malaysia ni ada satu minat yang amat hebat. Apa dia? Berwhatsapp sampai berasap, berfacebook sampai larut malam. Apa hasilnya? Tak ada hasil. Tak ada hasil. Hasil balik asal. Mengutuk orang tak berhenti-berhenti. Saya nombor 1 yang dikutuk. Kemudian kalau kita ambil masa itu belajar buat bisnes online. Saya sebut ini sebagai BOL, bold. Ataupun niaga atas talian, nut and bold. Niaga atas talian atau bisnes online. Segala telefon berasap itu, yang WhatsApp berasap itu ada hasil, ada pendapatan. Ini kita asyik duk beli je. Beli tudung guna Instagram, beli kasut guna Facebook. Mereka menjual. Tetapi kenapa terutama Bumiputera hanya jadi pembeli? Kita kena jadi penjual dan aktif dalam bisnes online. Ini salah satu kerja Biro IT. Bagi saya kalau dalam komponen di mana kerisauan yang kita dengar. Kerisauan itu bagi saya hakiki. Memang benar bila kita lihat Malaysia secara keseluruhannya, kekuatan-kekuatan yang saya sebut itu adalah kekuatan dikatakan makro keseluruhan Malaysia. Tetapi kita akui bahawa di dalam ekonomi negara kita ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin rasa lebih gusar dan terancam, vulnerable. Tetapi bagi saya, itu walaupun masalahnya benar, tetapi jawapannya bukan tidak memeterai TPP. Jawapannya ialah tingkatkan keupayaan dan kepakaran dan kemahiran. Dan kita harus juga ada elemen-elemen struktur ekonomi yang perlu diubah suaikan. Jadi saya kira sebahagian besar rakyat Malaysia, terutama selalu kita dengar tentang B40 umpamanya, kumpulan pendapatan rendah yang 40% itu. Isu kemahiran, isu keupayaan, kesediaan untuk bersaing dan juga terlibat di dalam bentuk-bentuk perniagaan yang baru yang tidak memerlukan modal yang besar ini seharusnya menjadi satu daripada pilihan. Bagi saya, honestly, bagi saya tidak ada masalah kalau orang cuba mencari pendapatan sampingan yang halal, yang tidak menjejaskan tugas hakiki, sekiranya ada keperluan. Jadi, tetapi ada tanggungjawab di pihak kerajaan, ada juga tanggungjawab di pihak diri sendiri. Jadi, itu yang perlu kita lihat kedua-dua belah tu. Kalau mengharapkan kerajaan semata-mata, tak betul. Itu umpamanya saya risau. Kalau ada orang mengatakan, sign TPP berarti saya boleh duduk rumah, maka saya tak payah kerja lagi, hidup saya senang. Bukan itu. Saya rasa Menteri Timbalan Menteri pun tak pernah cakap begitu. Apa yang kita katakan bahawa peluang akan lebih banyak. Persoalannya, adakah kita turut serta mengambil peluang? Itu yang penting. Peluang lebih banyak. Saya mewakili, nak sebut apa suami ya? Pesawah. Di bawah TPP. Saya letakkan. Tadi pun ada soalan. Bagaimana kita nak membawa perbincangan ini difahami marhain saya sedia pesawah ni. Datuk. Saya ni pesawah, saya ada berapa relung, apa TPPA boleh bagi? Sebelum tu saya ingin tunjuk buku ni lah itu kitab semua. TPPA, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik. Jawapan kepada kebimbangan, salah faham dan tuduhan boleh dapat di www.miti.gov.my. Malam ni saya nak dulu buku tu. Muat turun secara percuma. Saya duduk sebelah Datuk. Jangan haraplah suami akan dapat. Satu lagi ni buku kuning. Ini tak ada kaitan dengan bersih. Warnanya kuning menarik. Mat Rodi dengan Azwan Omar. Ini pun buku percuma. Dan boleh dimuat turun di www.dubookpress. DUBOOKPRESS. dubookpress.com. Ini semua ada tentang TPPA dalam tu. Yang ini pula ringkasan teks perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA juga ada dalam www.miti.gov.my. 5 tahun Menteri MITI yang berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad menguruskan TPPA ni. Ada orang kata TPPA itu tok pa. Walhal ialah ia bukan satu kerja yang mudah.
diumum oleh Perdana Menteri semalam ketika pemubahsuaian bajet, bahawa perkara pertama, untuk kali pertama kita diiktiraf oleh 11 negara antarabangsa dalam hal-hal bumi putera. Yang kedua, kita tidak akan menjual kedaulatan negara kita. Ini di luar sana saya mendengar di Dewan Rakyat perdebatan oleh pihak pembangkang, oleh kerajaan. Lepas itu semalam di Dewan Negara pihak pembangkang ada 6 orang, selain daripada itu Senator Barisan Nasional. Mereka kata TPPA ini menggadaikan Malaysia, menjual negara Malaysia. Ini kita nak nafikan. Dalam TPPA ini 12 negara. Apa negara dia? Di rantau kita ni Malaysia, Brunei dan Vietnam. Lepas itu di rantau sebelah kanan kita Jepun, New Zealand dan Australia. Di sebelah Pasifik, Kanada, Amerika, lepas itu Peru, Mexico dan juga Chile. 12 negara. Itu sekarang 12 negara. 800 juta penduduk, 800 juta kita punya pasaran. Dengan 40% daripada ekonomi dunia dikuasai oleh kumpulan 12 ini. Nombor 1 ekonomi dunia siapa dia? Amerika Syarikat. Nombor 2 China. China tak masuk lagi TPPA ni. Nombor 3 Jepun. Ekonomi terbesar dalam dunia. Jadi nombor 1 dan nombor 3 ada dalam 12 buah negara ini. Kalau kita tak masuk, Prof, kita adalah kerugian besar untuk masa hadapan. Ini adalah perjanjian perkongsian Trans-Pasifik yang bukan untuk menjual negara. Jepun ni, dia tidak akan mengalah dengan Amerika Syarikat. Vietnam tak akan mengalah dengan Amerika Syarikat. Dan banyak yang tidak menyedari, sebenarnya kita bukan datang daripada suasana yang tutup sepenuhnya, tiba-tiba buka. Bukan begitu. Kita bukan seperti China. Bukan begitu. Kita sebenarnya merupakan sebuah negara terbuka sejak sekian lama. Dan kita sebenarnya dah memang selesa untuk bersaing dengan di luar sana. Lebih daripada 300 syarikat Amerika sudah berada di Malaysia sebelum TPPA. Dan daripada 11 negara, total 12 termasuk Malaysia, 11 negara ini, New Zealand, Australia, Brunei, Singapura, dan Jepun dan Chile, berarti 6 negara ni kita telah pun mempunyai hubungan perdagangan dalam bentuk FTA. ASEAN FTA, Malaysia dengan Japan punya FTA. Jadi berarti tinggalnya Mexico, Peru, Amerika dan Kanada. Empat negara ini. Dan juga jadi berarti keterbukaan itu bukan satu perkara yang mendadak. Saya rasa rakyat harus faham. Semua orang harus faham. Bahawa rakyat Malaysia, kita di Malaysia sebenarnya sudah pun dianggap sebagai sebuah negara yang begitu terbuka. Dan opening up ini memberi peluang yang banyak. Satu perkara yang perlu diingat. Ekspor negara hari ini 70% pergi hanya ke benua Asia. 12-13% pergi ke Amerika Syarikat dan hanya 1.4% pergi ke Latin Amerika. Persoalannya kenapa Malaysia tidak mahu terlibat di dalam pasaran-pasaran baru ini. Jadi penting bagi saya, ini peluang. Persoalannya again saya nak meyakinkan bahawa bukanlah berarti sains saja hidup kita terus senang. Tidak. Kalau kita tidak bersedia, kalau kita tidak mahu masuk ke pasaran, tidak menyediakan diri kita, kemungkinan orang yang tidak mahu bersedia itu dia mungkin akan benar-benar terpelanting. Ada soalan-soalan susulan saya tengok Datuk Yang Mohd Datuk Ahmad pun dah mula buka kitab dubuk ni. Kita akan rujuk bab-bab dalam kitab ni nanti selepas ini. Suami kita akan berehat seketika. Mungkin ada soalan yang nak digantung. Soalan daripada rakan-rakan Facebook kita pun dah banyak. Khusus tentang TPPA ni lebih meraih minat rakyat sebenarnya. Bahasuai bajet kurang TPPA banyak. Semuanya selepas ini. Baik, ramai yang bertanya di mana boleh dapat buku tu, ya. Sekali lagi saya nyatakan untuk buku TPPA itu boleh dimuat turun di website MITI, ya, Datuk, ya. Jadi boleh dapatkan situ. Ramai tanya, Munawar, Vanessa, Zehra semua dah tanya tentang buku tu. Baik, berkait rapat lagi tentang TPPA. Ini mungkin peminat kepada Prof Datuk kerana ia mengambil apa yang pernah Prof Datuk nyatakan, di mana katanya Naib Chancellor UKM yang ditemu bual dalam sebuah rancangan. Manfaat terbesar TPPA ialah peluang daya saing global yang disediakan. Ya, bila peluang, maknanya kekangan untuk meraih manfaat dalam perjanjian ini akan menyebabkan persaingan. Dia meletakkan sama juga dalam kepompong apa yang telah Syed Munawar nyatakan sebenarnya tadi. Kalau saya seorang pesawah, kalau saya seorang usahawan, kalau saya seorang
pengamal perubatan tradisional. Kalau saya mekanik. Untuk tempoh 2 tahun sebelum pelaksanaan betul-betul ni, apa pihak kerajaan boleh berikan kepada mereka? Saya melihat dari sudut persediaan untuk kita berhadapan dengan persaingan yang lebih besar dan juga suasana yang baru. Tetapi jangan pula kita macam terlebih pula membayangkan. Umpamanya kadang-kadang saya pernah terdengar pandangan mengatakan kalau hari ini saya berniaga buka kedai makan, saya pun akan tewas dengan orang Amerika. Orang Amerika mana yang boleh masuk Malaysia sediakan makanan orang Melayu? Tak boleh. Jadi kita kena realistik bahawa mereka pun datang ke Malaysia bersaing dengan secara strategi yang betul, pasaran yang besar dan sebagainya. Jadi berarti bagi saya tidak semua orang akan berhadapan dengan tentangan ataupun persaingan yang secara direct. Tidak semua orang akan begitu. Jadi berarti ada yang secara langsung, ada yang mungkin tidak langsung. Tetapi yang penting bagi saya nak bawa kepada manfaat dan peluang. 2 bentuk. Pertama, apabila Malaysia meneroka pasaran yang baru, permintaan barangan Malaysia meningkat, berarti peluang-peluang pekerjaan di Malaysia juga akan meningkat. Dan peluang pekerjaan ini dia ada rantaian. Dia bukan berarti kita berada di hujung itu saja. Dia setiap industri dia mempunyai rantaian vendor, pembekal-pembekal ke belakang begitu. Itu satu. Peluang kalau kita terlibat di dalam ekspor produk. The other one ialah apabila Malaysia berjaya menarik pelabur-pelabur. Menarik pelabur-pelabur dan kedatangan pelabur-pelabur itu akan membuka peluang. Hari ini saya yakin sangat, Suhaimi. Begitu ramai rakyat Malaysia yang sebenarnya terlibat dengan pekerjaan yang melibatkan produk dan perkhidmatan yang merentas sempadan. Jadi berarti dengan kehadiran pelabur-pelabur ini pastinya dia membuka peluang. Jadi berarti bukanlah kita bayangkan pesawah itu tiba-tiba tidak boleh tanam begitu, tidak. Jadi berarti kita harus be realistik dengan jangan kita dia terlalu banyak fear factor bagi saya sekarang ni. Dan penting itu kerana tidak semua orang akan terus berdepan begitu. Ada certain sektor kalau you tukang gunting rambut jangan risau, itu non-tradable sector. Tak payah nak hantar kepala pergi Amerika nak gunting rambut sana. Dan mereka pun tak akan datang sini nak gunting rambut kita. Jadi berarti certain sectors are okay. Jadi kita kena harus be realistik dalam menilai. Jangan kita terlalu rasa takut seolah-olah semuanya akan terhapus begitu. Kita takut kerana seolah-olah kita akan dijajah. Mereka tidak fikir kita juga boleh menjajah. Suhaimi, itu satu perkara yang menarik. Misalnya kita pelaburan kita di luar negara, Suhaimi, 600 bilion ringgit sekarang. Sedangkan pelabur asing yang ada dalam Malaysia ni pelaburannya 500 bilion ringgit. Pelaburan Malaysia di luar negara lebih besar daripada pelaburan asing dalam negara kita. Dengan lain perkataan, rakyat Malaysia, syarikat Malaysia sudah berani. Kita ni dilahirkan ke dunia. Disebut kita dilahirkan ke dunia. Oleh kerana itu, seluruh dunia ini adalah pentas kita. Jangan khawatir untuk pergi menerjah ke pentas yang di luar sana. Lebih-lebih lagi, kita tidak ada lagi FTA, Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas dengan 4 negara daripada 12. Iaitu Amerika kita belum ada, Kanada kita belum ada, Mexico dan Peru kita belum ada. Jadi 4 negara ini akan menjadi tumpuan kepada produk kita. Produk apa? Produk perkayuan, perabot, chemical, electrical dengan elektronik, minyak sawit, ya. Mungkin barang-barang SME. Cerita tentang SME PKS ini. Tadi Prof ada cerita sikit tentang segala gunting rambut dan segala kedai-kedai apa semua itu. 646,000 daripada syarikat di Malaysia, 646,000 syarikat di Malaysia dikategorikan sebagai SME, Small and Medium Enterprises, atau perusahaan kecil dan sederhana. 646,000 seluruh syarikat di Malaysia ini 97% adalah SME ataupun PKS. 38% je milik Bumiputra, malangnya. Dan Bumiputra kena bertambah lagi dalam bidang PKS ini. Di antara tugas utama saya di MITI yang diberikan oleh Datuk Mustafa Mohamad kepada saya ialah untuk mengembangkan perusahaan dan keusahawanan Bumiputra di dalam negara kita. Kerana kalau Bumiputra tidak menceburi dalam bidang keusahawanan, kita akan terus tertinggal dari segi ekonomi ini. Jadi jangan risau yang 646,000 itu, kita kena kukuhkan. TPP ini akan ditandatangani pada 4 hari bulan 2 di Auckland. Tempat saya belajar dulu setahun ke Auckland. Lepas itu
dia akan diratifikasi selama 2 tahun. Ada pindaan undang-undang. Perlembagaan Malaysia tak ada dipinda. Islam, agama persekutuan, kedudukan raja-raja, ya, bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Lepas itu hak istimewa Bumiputera, semua sekali itu tidak ada sebarang pindaan. Yang dipinda hanya rang undang-undang yang tertentu. Sebagai contoh, buruh. Sebab TPP ini ada melibatkan buruh, alam sekitar, kemudian dari segi anti rasuah, juga ada mengenai SME kita ada, itu berbeza dengan segala perjanjian perdagangan yang lain sebelum ini. Jangan risau, kita kena berani berhadapan dengan dunia dan kita dilahirkan ke dunia. The whole world is our stage. Saya tahu Prof nak menambah, tapi kalau boleh saya runcingkan sedikit hujung soalan saya ini supaya Prof boleh memurnikan Suhaimi, ya, kerana ini bukan kali pertama kita mempolemikkan tentang TPPA. Ada dua sisi yang saya lihat. Satu, mereka yang merasa terancam, termasuklah kelompok Bumiputera, rasa daya saing mereka terjejas. Di sisi yang lain juga mereka melihat, Prof sendiri sebut ada manfaat, tetapi kepada soalan yang ditanyakan kepada saya kerana melihat saya menemubual Datuk Seri Mustafa misalnya, dan soalan itu menyusul selepas acara. Saya nak memberi laluan ini untuk Prof dan juga Datuk menjawab, kerana mereka mengatakan yang akan mendapat manfaat ini adalah mereka yang sudah sedia menjadi eksporter. Mereka yang masih lagi dalam kerangka yang tradisi ini, ya, mungkin hanya e-commerce, laman. Jadi selama mana mereka betul-betul boleh merasa ini, dan di sisi yang lain pula mereka merasakan, oh, pada sisi yang sama orang luar boleh masuk. Kita belum punya kapasiti untuk keluar. Jadi pengeksport dan pengeluar elektrik sahaja yang benar-benar dapat manfaat daripada TPP. Mereka tak dapat. Ini perlu diperbetulkan saya dalam konteks ekonomi. Mudah, ya. Dalam sebuah ekonomi dia ada boleh dipotong pada dua. Satu kita panggil tradable, satu non-tradable. Ada beberapa produk yang sifatnya tradable. Maksudnya kita boleh tidak ambil daripada Malaysia, boleh dapat daripada luar negara. Dia boleh bergerak. Tetapi ada komponen-komponen produk yang non-tradable dan memang tak boleh. Dia tidak ada pesaing yang akan datang. Dan walaupun, sebab itu saya kata, kalau saya dalam bidang non-tradable, tradable, maksud saya mengeksport. Jadi, dan saya mempunyai keupayaan dan kekuatan, berarti saya boleh. Ya? Dan bagaimana kumpulan yang non-tradable? Kita harus faham, ekonomi ini dia berkait-kait. Kalau pendapatan saya meningkat, saya eksporter yang meningkat, tetap saya akan makan di Malaysia. Jadi berarti pihak yang berniaga makanan mendapat manfaat daripada saya. Saya akan membeli baju saya di Malaysia. Jadi berarti pihak yang dalam konteks pekedai-pekedai dan sebagainya. Jadi perkhidmatan-perkhidmatan lain, walaupun dia nampak seolah-olah macam jauh daripada Amerika, tetapi dia mempunyai kesan limpahan. Ini setiap kali seorang belanja, saya juga nak kait, umpamanya kalau dikatakan bila mana secara pukul rata ekonomi, ya, RM1 yang disuntik oleh seorang pembeli, lazimnya dia akan ada pengganda kepada paling tidak RM3. Jadi berarti kalau saya berbelanja RM1, kemungkinan akhirnya mutlaknya RM3 yang terhasil. Jadi berarti ada kumpulan yang non-tradable, dia juga akan dapat manfaat. Jadi ini bentuk je, bukan berarti semua kena mengeksport begitu. Yang satu jadi RM3 itu dipanggil dalam istilah ekonomi multiplying effect ataupun kesan gandaan. Saya selalu menyebut kalau kita melihat sebotol air mineral, katalah harganya RM1, maka yang dapat RM1 itu ialah penjual air mineral, pengeluar air mineral, pengilang botol mineral, air mineral itu, dan juga yang buat label. Berarti jadi RM3, RM4, itu yang Prof sebut. Satu perkara yang saya kira penting untuk kita fahami apabila ada di luar sana kata hak Bumiputera semua akan terhakis. Dan apabila saya sebut tadi pada mula-mula, Perdana Menteri menyebut bahawa kali pertama hak Bumiputera itu, keistimewaan diberi pada Bumiputera itu diiktiraf, dasar Bumiputera itu diiktiraf di peringkat antarabangsa. Apakah maksudnya? Jika dalam perjanjian itu sekarang ini ada tender, contoh tender pembinaan RM315 juta nilai tender itu, baru kita buka kepada syarikat antarabangsa. Jika tender itu katalah 400 juta, 500 juta, 30% daripada tender itu mesti dibagi kepada Bumiputera. Dalam masa 20 tahun, 315 juta itu diturunkan pada 70 juta, masih lagi 30% untuk Bumiputera itu hendaklah dipenuhi. Jadi itu sampai bila-bila, bukan sehingga 20 tahun daripada sekarang. Tetapi
segala hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar tidak termasuk. Apa yang dibuat oleh MARA, apa yang dibuat oleh Teraju, apa yang dibuat oleh Equinas, apa yang dibuat oleh State Owned Enterprises yang banyak itu, apa yang dibuat oleh PNB, Khazanah, dan juga segala hal-hal yang berkaitan dengan Bumi Putera yang ada sekarang, agensi-agensi itu tidak terlibat. Ya, ini satu perkara yang patut dipahami, dan kejayaan kita punya perunding yang menjaga segalanya itu kita amat hargai. Yang diketuai oleh Datuk Musafar dan 18 agensi daripada kementerian yang pelbagai sebenarnya. Dia ada banyak sisi yang meneropong TPPA ni. Sisi rakyat, sisi kerajaan, sisi pedagang. Jadi dalam hal ini kebimbangan rakyat soal naik harga, turun harga ni, sedangkan naik turun harga ni ada pelbagai. Bagi saya tidak boleh dimutlakkan mengatakan sama macam cerita minyak tadilah. Maksudnya seolah-olah harga minyak naik, barang turun, barang turun. Tak begitu. Kerana penentuan harga seperti yang Tok Mat sebut tadi, dia juga ada dimensi-dimensi dalam itu, players itu. Bagaimana struktur pasaran dan sebagainya. Jadi dia tidak mutlak mengatakan buka mesti harga banyak, harga naik ataupun harga turun. Tetapi umumnya bila mana kita punya produktiviti, peluang meningkat, pendapatan meningkat, pastinya kita akan mendapat manfaat. Saya sekali lagi nak menyatakan bahawa pemeteraian kalau kita masuk dalam TPP ini bukanlah secara mudahnya kita duduk saja maka hidup senang. Bukan tongkat sakti Tidak begitu. Jangan kita faham begitu, jangan salah faham begitu. Kita tetap kena berusaha. Pintu telah terbuka, sedia untuk masuk, bersedia untuk bangun dan masuk. Yang mana belum belajar apa tadi dia tu e-commerce, bold and loud tu buatlah sekarang, belajarlah sekarang. Jangan tunggu masa lagi kerana 2018 kita akan menyaksikan perkara ini dan kita harus 2 tahun nak belajar e-commerce, insya-Allah boleh. Kita negara pedagang. Kita adalah negara ke-25 perdagangan dalam dunia. Dalam dunia ni ada 194 negara bersama PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 170 negara ada GST lagi. Tetapi dalam hal perdagangan ini, Malaysia nombor 25 negara perdagangan dalam dunia. Dari segi daya saing, kita nombor 18 dalam dunia. Jangan anggap Malaysia ni lekeh. Itu satu perkara yang penting. Kita sudah sampai ke tahap yang cukup hebat, Alhamdulillah, kerana dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan, menghantar anak-anak kita ni ke luar negara dan mereka pulang dan menjadi pemimpin-pemimpin dalam industri, dalam segala bidang. Kita sudah makin terbuka. Kerana keterbukaan. China dulu tertutup. Tertutup, dia banyak basikal. Pengeluar basikal nombor 1 di dunia. Sekarang ini China pengeluar kereta nombor 1 dalam dunia dan ekonomi kedua terbesar dalam dunia daripada negara yang cukup miskin dulu, kerana dia mengamalkan dasar terbuka dari segi perdagangan. Begitu juga TPPA, jangan risau, kita tidak akan dijajah. Kalau kita dijajah, ada exit clause. 6 bulan kita bagi notis, kita boleh keluar daripada perkongsian 12 negara ini. Kita sebenarnya nak win-win, menang-menang. Bukan kisah jajah-menjajah. Dia sama macam GST. Dia kena ada kesabaran, jawab secara bersiri TPPA ni. Sehinggalah kita boleh memadamkan kritik-kritik dan kebimbangan ni. Kita nak ucap terima kasih kepada Yang Saya akan beritahu maklumkan Menteri supaya kita adakan siri-siri yang tertentu dan kita jemput pelbagai pihak untuk bersama. You the man. Seperti mana pada peringkat awal tadi, dia katakan jangan habiskan masa dok main WhatsApp sampai berasap. Lebih baik kita fahamkan tentang TPPA, dapatkan maklumatnya menerusi website dan belajar buat bisnes online. Ini sudah kencang ni. Ini tidak perlu diajar lagi. Saya terpaksa buat 3 kerja. Betul. Bukan 2, dia 3. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan juga Prof Datuk. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Terima kasih RTM. Assalamualaikum.